orang-orang yang mahu supaya kembali kepada nah sahaja. Kemunculan mereka di zaman mutaakhir berlaku pada kurun ke-7 Hijrah. Sebenarnya mereka adalah dari aliran yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi dihidupkan semula tokohnya yang terkemuka ialah Imam Ibn Taymiyah. Beliau dan pengikut-pengikutnya menentang sekerah-kerahnya mereka yang mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang di antaranya menamakan Tuhan dengan makhluk Tuhan, yadullah tangan Tuhan, ainullah mata Tuhan, qadamullah kaki Tuhan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan bersemayam di atas arasy. Ini ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Ada dalam hadis Nabi. Golongan ini mahu supaya ayat-ayat yang mutasyabihat tidak ditakwil. Serah pada Allah Ta'ala. Tuhan tak sama dengan makhluk. Bila budak tanya Nabi, Aina Allah, mana Tuhan? Nabi kata, Fis sama'. Nabi jawab, Fis sama', Tuhan di langit. Fis sama', Tuhan duduk atas langit. Tidakkah Tuhan itu bertempat? Ini termasuk dalam hadis yang mutasyabihat. Jadi golongan salaf mengatakan pakai zahir hadis. Langit-langit lah. Tapi tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan bulan dan bintang. Tak sama. Kita tak mampu nak fikir. Tangan tak sama dengan tangan manusia. Tangan binatang, tangan makhluk tak sama. Mata tak sama dengan mata makhluk. Adapun golongan khalaf mentakwilkan mata itu makna melihat. Tangan makna qudrah. Duduk atas langit makna Allah Ta'ala maha tinggi. Ditakwilkan begitu. Golongan salaf tidak mentakwilkan. Di antara salaf ni ialah golongan Wahabi. Mereka tidak mentakwil. Mereka adalah salaf. Mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Di samping itu mereka menyebut sifat-sifat Allah berdasarkan kepada nas-nas yang sarih di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat seperti an-nuzul, turun. Di antara sifat Tuhan ialah an-nuzul, turun. Bukan wujud, kidang, baqa' yang kita bilang 20. Tambah lagi an-nuzul, kerana sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 yang akhir di waktu malam. Dan Allah berfirman, berdoalah, barang siapa yang berdoa, aku terima doanya. Barang siapa beristighfar, aku terima istighfarnya. Di mana hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala turun, an-nuzul, turun. Di antara sifat Allah Ta'ala ialah an-nuzul, turun. Turun tidak sama dengan turun makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Al-istiwa, di antara sifat Allah Ta'ala ialah istiwa, bersemayam. Bersemayam, raja bersemayam, Allah Ta'ala bersemayam. Tapi bersemayam Allah Ta'ala tidak sama dengan bersemayam raja. Ad-dhahik, suka gelak ketawa. Ini antara sifat Allah Ta'ala. Kerana sabda Nabi SAW, Inna Allah yadhak al-qatil wal-maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa kerana orang yang membunuh dan dibunuh masuk syurga. Ini kerana ada hadis yang mengatakan demikian. Maka di antara sifat Allah Ta'ala ad-dhahik, ketawa dan lain-lain. Dengan tidaklah sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk ini. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ketawa Allah Ta'ala tak sama dengan ketawa makhluk. Suka Allah Ta'ala tak sama dengan suka makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dengan menyerah kepada Allah Ta'ala. Di samping itu mereka menonjolkan kembali kepada masyarakat huraian-huraian yang panjang berhubung dengan perkara-perkara yang membawa kepada syirik, seperti kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam perkara tawassul, ziarah kubur dan sebagainya. Tawassul, bertawassul dengan orang mati, mereka tidak membenarkan. Ziarah kubur dengan berdoa pada orang yang ada dalam kubur, mitok dengan orang yang ada dalam kubur. Datuk, Tuan Syekh, mitok dengan orang mati dah. Tak boleh.
Ini diharamkan oleh mazhab salaf, tak dibenarkan. Termasuk dalam syirik dan sebagainya. Apabila mereka dengan tegahnya menentang penggunaan ilmu akal, maka golongan salaf yang baru ini bergeser dengan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, jadi berlawan. Jadi baloh pula salaf dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, jadi baloh. Macam baloh dengan Al-Wahabi. Semua tu ahli sunnah mereka berlawan, berkelahi dalam bab faraq, dalam bab cabang. Ini kerana tidak tahu sejarah. Bila tak tahu sejarah, jadi baloh lah. Kena baca sejarah dia. Yang menjadikan ilmu-ilmu akidah sebahagian daripada bahan-bahan perbincangan dalam perkara akidah. Golongan salafiyun menolak takwil ayat-ayat mutasyabihat yang dilakukan potong lam di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan sekerah-kerahnya. Ibnu Taimiyah yang hidup di abad yang ke-7 Hijrah menjadi tokoh terkemuka dengan mengemukakan hujah-hujah melalui kitab-kitab yang dikarangnya. Sebenarnya aliran ini telah dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh itu mereka hanyalah meneruskan aliran yang dibawa oleh Imam Ahmad yang ingin supaya perbincangan dan pengajian tentang akidah hendaklah dikembalikan seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Buang dan dulu. Para sahabat dan tabi'in. Walaupun adanya cabaran baru yang tidak ada di zaman mereka, yang kadang-kadang hujah akliyah, hujah akal dan falsafah terpaksa digunakan untuk menolak golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya yang terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Al-Wahabiyah. Al-Wahabiyah, mazhab Wahabi yang tersebar di Arab Saudi dan beberapa daerah dalam dunia Islam, yang ditajuk oleh pemimpinnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah penerusan daripada apa yang dibawa oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, yakni mazhab salaf. Mazhab Wahabi adalah mazhab salaf, sama saja. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mendapat suatu kekuatan apabila beliau bergabung dengan keluarga Ibnu Saud yang pada akhirnya berjaya merampah kuasa di semenanjung Arab dan membentuk kerajaan Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Mereka mendirikan kerajaan Saudi. Mazhab Wahabi dengan tegahnya mengemukakan dua prinsip yang penting, iaitu tauhid yang bersih dari sebarang syirik dan menyerang sebarang bentuk perkara yang dianggap bid'ah. Bid'ah yang perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Halal dan haram diambil dari sumber Al-Quran dan hadis. Adapun cakap ulama hendaklah dikaji dahulu. Lalu mereka membuka peluang ijtihad dengan seluah-luahnya, menentang sekerah-kerahnya ziarah kubur orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali dan menganggap perkara ini adalah perkara membawa kepada syirik, kecuali menziarah kubur untuk mengambil iktibar kepada hari akhirat, bukannya untuk berdoa kepada si mati. Ini betul lah. Jangan doa dia beri tok kepada orang mati pula. Atau bertawassul melalui orang yang sudah mati. Apabila mereka menguasai Mekah dan Madinah, mereka terus bertindak merobohkan bangunan-bangunan yang didirikan di kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum. Dulunya kubur-kubur para sahabat ada bangunan yang didirikan oleh kerajaan Osmaniyah. Bila puak-puak Wahabi ni naik, habisnya rombok bangunan-bangunan ni. Mereka mengatakan bid'ah. Dan para tabi'in rahimahumullah, kubur-kubur ulama yang ada rumah dirombok habis. Ini bid'ah. Dan tempat-tempat sejarah yang dipuja secara melulu, tempat-tempat sejarah dia buang. Di antaranya tempat sembelih Nabi Ismail yang ada di Mina. Dia letup dengan sepeda. Orang pergi gosok-gosok, pergi cium, datang dengan sepeda, habis hacur. Tak ada lalu senang. Mereka berdalilkan, ada hujah mereka. Dalil mereka ialah Sayyidina Umar menebang pokok di Hudaibiyah. Pokok tempat Nabi bersandar ketika perjanjian Hudaibiyah. Pokok tu dipuja oleh orang. Sayyidina Umar perintah suruh tebang buah kayu tu senang. Anda ada dalil dia juga. Supaya membuang perkara ini.
menentang perayaan seperti Maulid. Perayaan Maulud Nabi bid'ah, kata mereka tak boleh. Ini mazhab Wahabi menentang. Maulud ni tak ada, kata mereka. Tapi sambut hari-raya raja dia pula. Ada pelik pula. Jadi Maulud Nabi tak ada, kata dia bid'ah. Maulud Nabi ni, bid'ah ni ada bid'ah yang boleh kita ikut, ada bid'ah yang haram. Bid'ah. Di antara mereka tak boleh pakai speaker. Speaker tak ada zaman Nabi. Kena buang sebagai speaker ni. Mereka awal dulu, ada ulama yang menentang menggunakan pembesar suara di Masjid Mekah. Kerana tak ada zaman Nabi, kata dia. Siapa mereka begitu sekali. Mereka ni. Ada lah siapa begitu, Nabi tak larang pakai speaker. Benda yang baru, ada benda yang boleh kita ikut, ada benda yang kita boleh tak ikut. Macam Maulud Nabi, mengingatkan sejarah Nabi. Itu tak apa, tak menjadi salah. Tapi Wahabi kata tak boleh. Dan sebagainya yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan mengemukakan beberapa pendapat yang lebih keras daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taymiyah. Mazhab ini disokong oleh gerakan Syekh Muhammad Abduh di Mesir, Syekh Abdul Hamid bin Badis di Algeria, Syekh Ahmad di Punjab, India, dan beberapa tempat lagi di dunia Islam. Kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun terdapat pertelengkahan dan kekhilafan yang keras dan tajam di antara satu sama lain, tetapi pertelengkahan itu tidaklah melibatkan perkara yang berhubung dengan dasar-dasar akidah. Walau bagaimanapun kadang-kadang telah membawa kesan-kesan yang tidak baik dalam hubungan di kalangan umat Islam. Baloh siapa? Berkelahi, bertumbuk antara satu sama lain. Kerana baloh bak Qadir dengan Azali, bak Maulud ada tak ada, baloh bak tu. Perlu dipahami bahawa perbezaan pendapat dan pentafsiran itu ialah kerana perbezaan fahaman dalam menafsirkan nas yang sama, dan kadang-kadang kerana perbezaan masa dan tempat, serta cabaran yang dihadapi dan keperluan hujah untuk menghadapi cabaran itu. Mudah-mudahan dengan kemudahan kitab-kitab rajakan dan kemudahan hubungan yang ada di zaman mutaakhir ini, dihidupkan semula persefahaman. Dan masa tidaklah dihabiskan untuk pertelengkahan sesama sendiri, tetapi lebih banyak ditujukan untuk menghadapi masalah pokok yang melanda umat Islam dan menentang musuh yang sebenarnya. Duduk berlawan pasal sifat, tinggal orang putih takluk negeri. Duduk berlawan pasal Maulud Nabi, hukum hudud, hukum qisas tinggal. Tinggal hukum hudud dan hukum qisas. Ini semua jadi haru biru, jadi punah ranah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Dan Allah yang lebih mengetahui dengan perkara yang betul, dan kepadanya kembali tempat kembali kita. Wallahu a'lam.